Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya Fattah ya Alim wa bika nasta'in. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Jadi alhamdulillah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmatnya kita dapat menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Seterusnya kita diberi keizinan oleh Allah SWT, diberi taufik dan hidayah untuk terus melapangkan masa beriktikaf di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah SWT, innama ya'muru masajidallah, hanya saja orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, rumah-rumah Allah, man amana billahi wal yawmil akhir, adalah mereka golongan-golongan yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Fa'asad ulaika an yakunu minal muhtadin, maka sewajarnya lah mereka itulah golongan-golongan yang mendapat hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuliah kita yang kita bacakan pada beberapa minggu lepas di muka surat yang ke-507, saya bacakan hadis tersebut. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu adalah kefarduan bagi setiap orang Islam, dan orang yang meletakkan ilmu kepada bukan ahlinya adalah seperti mengalungkan kalungan permata, mutiara dan emas pada khinzir. Hadis riwayat Ibnu Majah, Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, sehingga perkataan Muslim, dan beliau berkata, hadis ini secara matannya adalah masyhur dan sanadnya dhaif, dan ia juga diriwayatkan secara dhaif dalam beberapa riwayat yang dhaif. Jadi jika kita lihat di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita, menuntut ilmu adalah fardu ke atas setiap orang Islam. Dalam apa-apa urusan kita perlu menuntut ilmu dan perlu ada ilmu. Okey, sebagai contoh, satu orang nak berniaga, dia perlu ada ilmu perniagaan, bagaimana mencari rezeki yang halal. Setiap sumber rezeki mesti dicari dengan cara yang halal mengikut tuntutan syariat. Nak cari rezeki yang halal, perlu belajar, perlu menuntut ilmu. Nak berniaga, perlu belajar bagaimanakah cara perniagaan yang halal, cara perniagaan yang betul. Ada juga perniagaan yang haram, yang mendatangkan riba, yang mendatangkan perkara-perkara yang mendatangkan dosa. Jadi sebelum dilakukan perlu belajar. Satu orang nak berniaga, dia perlu belajar sedikit sebanyak tentang ilmu berkait dengan muamalat. Muamalat ni secara dasarnya perlu dibuat secara telus, secara jujur. Satu orang nak solat, perlu mempelajari tentang hukum hakam solat. Satu orang nak menunaikan umrah, perlu mempelajari tentang hukum hakam umrah. Satu orang nak menunaikan haji, perlu mempelajari
berkaitan dengan haji. Ramai orang terlibat dalam perkara yang tidak dibenarkan syariat kerana mereka tidak mempelajari dan hanya bertanya mengenai hukum perkara tersebut. Siapa sahaja, lelaki ataupun wanita, sebelum melakukan sesuatu adalah kefarduannya atasnya untuk mempelajari hukum agama. Semua orang. Kejahilan ini akan membawa seseorang itu terlibat dalam perkara yang haram. Sebab jahil akan menjatuhkan seseorang itu kepada haram atau makruh atau perkara yang tidak dituntut atas agama. Seseorang yang ingin berkahwin, seseorang yang ingin berkahwin perlu mempelajari ilmu-ilmu di dalam perkahwinan. Perlu belajar, perlu tahu sedikit tentang ilmu-ilmu perkahwinan. Kan? Maka dia perlu bertanya, apakah kewajipan atasnya? Apakah yang haram untuk dilakukannya? Apakah yang sunat? Apakah yang harus? Apakah yang makruh? Apakah yang makruh? Jadi berkahwin ni ada perkahwinan yang makruh, ada perkahwinan yang harus, ada perkahwinan yang sunat, ada perkahwinan yang haram, ada perkahwinan yang wajib. Jadi macam mana? Amalan yang sama, menikah, berkahwin. Tapi ada perkahwinan tu dia jadi wajib. Macam mana perkahwinan tu boleh jadi wajib? Sedangkan hukum asal bagi perkahwinan tu adalah mustahab ataupun sunatnya. Tapi macam mana boleh jadi wajib? Ia menjadi wajib kerana apabila perkahwinan itu menjadi wajib apabila orang yang berkahwin tu dia adalah ada kemampuan. Lepas itu, jika sekiranya ia tidak berkahwin, boleh menjatuhkan ia kepada dosa. Boleh menjatuhkan dia kepada zina. Maka hukum berkahwin itu wajib. Kan? Dan bagi pihak wali bagi wanita tersebut, wajib dia untuk memudahkan wanita itu untuk berkahwin. Memudahkan urusan. Wajib untuk memudahkan urusan perkahwinan tersebut. Dalam satu mafhum hadis jelaskan, idza jaa rajulun salih, apabila datang satu orang lelaki yang baik, yang saleh. Baik soleh daripada sudut muruah marwahnya, daripada sudut agamanya. Satu orang lelaki yang baik datang untuk melamar putri anak-anak perempuan kamu, maka kamu menghalangnya. Illa takum fil ard, melainkan apa yang akan berlaku? Fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Akan berlakulah selepas daripada itu ujian dan fitnah dan kerosakan yang besar. Ini mafhum daripada hadis Nabi. Kan? Kenapa? Bila orang lelaki yang baik datang, lepas tu kamu menghalangnya, maka dikhawatiri selepas ini perkara yang lebih buruk akan berlaku. Makna dia lepas ni kalau datang orang lain pula, orang lain yang mana lebih rendah daripada sudut agamanya, ataupun mungkin akan menjatuhkan kepada zina dan sebagainya, kerosakan akan berlaku. Masya Allah. Ini kenapa tuan-tuan? Kenapa boleh berlaku macam ni? Sebab masyarakat kita kadang-kadang lebih mengutamakan adat daripada syariat. Adat daripada syariat, ataupun apa pandangan orang, apa yang orang kata daripada apa yang Allah SWT kata. Kan? Perkara ini. Begitulah juga dalam urusan memudahkan urusan perkahwinan. Ada setengah orang menjadikan urusan perkahwinan ini menjadikan dia sebagai satu benda yang susah. Benda mudah jadi susah. Kan? Yang haram tu mudah, tapi yang halal tu disusahkan. Macam mana yang haram tu mudah? Bila dah bertunang, dia anggap macam isim besar lah.
Boleh keluar sekali, boleh berkapa, boleh buat apa sahaja, kan? Silap-silap belum lagi akad nikah, maka dah tak ada dara. Faham tak? Sebab apa? Sebab yang haram tu mudah, tapi nak menghalalkan tu sikit main susah lagi, kan? Mana dia bila, sebab itulah Nabi SAW bersabda dalam satu mafhum hadis yang lain, 3 perkara ni tuan-tuan, kita tak boleh nak lewat-lewatkan, tak boleh nak melengah-lengahkan, tak boleh nak melambat-lambatkan. Pertama, solat bila dah masuk waktu. Jangan lagi lewat-lewatkan solat sebab takut waktu dia habis. Yang kedua, jenazah. Bila jenazah tu dah siap disolatkan, maka segerakan ia dikebumikan. Nanti rosak jenazah tu, ataupun dia akan marah dengan kita, kubur akan marah. Sebab apa? Sebab lewatkan dia untuk berjumpa Allah SWT. Yang ketiga, wanita. Apabila telah mendapat jodoh yang sesuai, yang sekufu, maka dilewat-lewatkan lagi. Itu benda Rasulullah kata jangan dilewat-lewatkan, segerakan. Agama suruh segera. Tapi adat-adat kita ni menyebabkan benda tu jadi lambat. Allahu Akbar. Jadi perkahwinan ni ada kalanya dia jadi wajib, ada kalanya perkahwinan tu jadi harus ataupun sunat, ada kalanya ia menjadi makruh ataupun dia boleh menjadi haram. Macam mana perkahwinan tu jadi haram? Apabila satu orang tu berkahwin, dia niat untuk melakukan perkara-perkara yang haram. Dia kahwin, niat dia tak betul. Bila niat dia tak betul, kan, nak menggunakan isteri dia pada tempat yang haram, ataupun nak menganiayai kaum wanita isteri dia, mana dia perkahwinan tu jadi perkahwinan yang haram. Boleh juga jadi makruh, kan. Dia tak perlu pun nak berkahwin, tapi dia nak berkahwin dan kadang tidak berhajat dan juga tidak ada kemampuan, dia boleh jadi makruh. Dan ia boleh jadi harus dan juga sunat. Tapi jika sekiranya satu perkahwinan itu dilakukan untuk mengelakkan daripada jatuh ke dalam dosa dan maksiat, maka ia boleh menjadi wajib. Hukum dia menjadi wajib. Jadi seumpama seseorang yang ingin memasuki sebuah universiti, maka dia perlu mengetahui syarat-syarat kemasukannya. Perkara yang perlu dilakukan adalah dan perkara yang dilarang untuk dilakukannya. Oleh sebab itu, di dalam usaha dakwah, perkara pertama yang ingin diwujudkan ialah iman. Ini ialah dakwah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali, usaha untuk menguatkan iman. Apabila iman itu sempurna, maka akan jelas kepada seseorang itu perkara yang halal, perkara yang haram. Apabila wujudnya keinginan untuk melaksanakan tanggungjawab, maka sekaranglah waktu yang sesuai diperdengarkan kepadanya hukum hakam berkenaan dengan perkara tersebut. Dalam Islam ada 5 asas. 5 asas perkara hukum Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, imaniat. Yang kedua, ibadat. Yang ketiga, muamalat. Yang keempat, muasyarat. Dan kelima, akhlak. Jatuhnya iman bermula daripada akhlak, walaupun dia masih menunaikan solat dan puasa. Kemudian muasyarahnya rosak. Apabila muasyarahnya rosak, maka ibadatnya rosak. Apabila ibadat ditinggalkan, maka akhir sekali imannya akan rosak. Untuk tegakkan semula Islam,
maka ia perlu bermula daripada iman, kemudian ibadat, seterusnya muamalat, muasyarat dan akhlak. Oleh sebab itu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan dalam satu perkataannya yang masyhur, ta'allamna al-iman summa ta'allamna al-Quran. Kami mempelajari iman, kemudian kami mempelajari Al-Quran. Maksud dia, sebelum kami mengamalkan, mempelajari hukum hakam di dalam Islam, kami mempelajari iman dahulu. Kami mempelajari iman dahulu. Bila iman itu sempurna, maka iman yang sempurna menyebabkan seseorang itu dapat mengamalkan ajaran Al-Quran dengan sempurna. Syaratnya iman sempurna. Bila iman sempurna, maka seorang itu dapat mempelajari ajaran Quran dengan sempurna. Syaratnya apa kena sempurna dulu? Iman dahulu perlu sempurna. Bila iman sempurna, maka seorang itu dapat mempelajari, seseorang itu akan belajar Al-Quran, hukum hakam dan mengamalkan hukum hakam Al-Quran. Tetapi kalau tidak ada iman, maka Al-Quran, hukum hakam itu tidak akan diamalkan. Sebab itulah kalau kita lihat kepada sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Mekah selama 13 tahun. Pada masa itu 10 tahun pertama tu hukum solat tu tak ada lagi, zakat haji tu tak ada lagi. Apa yang ada tuan-tuan? Yang ada hanyalah hukum untuk mempertahankan iman. Kalau lihat ayat Quran, ayat yang dipanggil ayat Makkiyah. Ayat Makkiyah ni dipanggil ayat yang diturunkan di kota Mekah. Ayat itu hanya ayat berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan mengajak para sahabat meyakini akidah yang betul, meyakini Allah Subhanahu wa taala. Setelah 10 tahun diusahakan atas iman yang sempurna, jadi berlakulah ujian Allah SWT kepada Rasulullah. Kewafatan Sayyidatina Khadijah, kematian Abu Talib, lalu dihadiahkan oleh Allah SWT Isra' dan Mi'raj kepada Nabi. Setelah berlakunya Isra' dan Mi'raj, maka berlakulah perintah salat. Perintah Allah yang paling utama sekali, perintah solat. Jadi sebelum berhijrah lagi perintah solat tu dah ada. Lebih kurang 2-3 tahun sebelum hijrah, perintah solat tu dah ada, solat 5 waktu. Setelah hijrah, datang pula perintah-perintah yang lain. Perintah zakat, perintah puasa, perintah haji. Lepas tu datang pula perintah-perintah pengharaman arak, yang mana pengharaman arak ni dibuat secara berperingkat. Lepas tu perintah pemakaian hijab bagi kaum wanita, dan perintah Allah diturunkan sedikit bergantung kepada kemampuan iman sahabat pada ketika itu. Maka apabila iman wujud, maka ibadat akan datang, muamalat akan menjadi betul, muasyarat akan menjadi betul. Jadi mula-mula ialah usaha sepatutnya dakwah ini ialah perkara pertama perlu diusahakan ialah membentuk kemampuan umat untuk mentaati perintah Allah. Bagaimana nak membentuk kemampuan umat? Iaitu akidah umat Islam perlu dibaiki, dibetulkan dahulu. Keyakinan kepada Allah perlu dibaiki dan dibetulkan dahulu. Maka selepas itu barulah yang lain-lain jadi mudah. Jika agama diberi kepada mereka yang tidak mampu untuk menunaikannya, maka ia seperti perumpamaan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti meletakkan kalung pada khinzir yang disebut dalam hadis sulbab yang kita bacakan tadi. Kenapa? Agama diberi pada mereka yang tak mampu untuk melakukannya. Hukum Allah tu sampai ada, tapi orang tak amalkan. Sebab apa? Sebab iman penerimaan dia tidak mampu untuk menerima hukum tersebut. Hukum tu ada, tapi tak boleh ikut, tak nak ikut. Sebab apa? Masalah iman dan masalah akidah. Ilmu boleh dipelajari tuan-tuan. Kalau tak ada ilmu, orang boleh belajar ilmu.
Tapi kalau tak ada iman, kan, walaupun ilmu tu ada, ilmu tu tidak akan memberi manfaat. Sebagai contoh, hukum Allah SWT, salah satu daripada hukum Allah, hukum miras, hukum faraid, mawaris. Bila satu orang mati, pembagian harta tu dibahagikan mengikut faraid, hukum Allah. Tapi bukan semua orang nak ikut faraid, nak ikut hukum Allah. Ada orang tak mau ikut, kan? Kenapa tak nak ikut? Sebab masalah iman. Sebab masalah iman. Bila satu orang tu ada iman yang sempurna, walaupun dia tidak ada ilmu faraid, maka dia akan mencari ilmu tersebut, bertanya kepada orang-orang yang pakar, merujuk, menghargai ilmu tersebut dan mengamalkannya. Tapi kalau satu orang tu dia tidak ada iman, satu orang yang tidak ada iman, kalau satu orang tu tidak ada iman, memang masalah. Walaupun ilmu faraid itu ada, dia tak nak ikut. Sebab masalah dia adalah masalah iman. Jadi bila ilmu tu diberi kepada orang yang tidak tahu menghargainya, seperti mengkalungkan mutiara, emas, berlian, intan permata kepada khinzir. Khinzir ni apa dia buat? Dia akan buang. Dia tidak ada nilai langsung benda tu. Yang tahu nilai dia orang yang kenal perkara tersebut. Begitulah juga agama. Orang yang tahu nilai agama, orang yang tahu nilai agama hanya orang-orang yang beriman kepada Allah. Bila ada iman, maka semangat untuk melakukan ketaatan akan datang. Apabila tiada iman, maka dia akan mencari jalan muamalah yang haram menjadi halal. Masalah iman, benda yang haram akan menjadi halal. Apabila wujud iman, maka dia akan sanggup meninggalkan pekerjaan dan menanggung kerugian, asalkan tidak melanggari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Sebanyak mana kemampuan, sebanyak itulah ilmu diberikan. Di zaman sahabat inilah yang telah berlaku. Oleh kerana itu, Al-Quran itu diturun secara beransur-ansur. Kan? Tengok bagaimana kemampuan iman sahabat. Maka Al-Quran itu diturun. Perintah Allah itu diturun sedikit demi sedikit. Ilmu Al-Quran itu diturunkan sedikit demi sedikit. Sebab itulah sahabat beritahu, ta'allamnal iman, kami mempelajari iman dahulu, kemudian barulah kami mempelajari Al-Quran. Inilah usul dalam dakwah yang telah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu menyediakan kemampuan umat untuk melakukan amalan, setelah itu barulah ilmu itu disampaikan. Kalau kita lihat di dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka menimbulkan keinginan pada diri sahabat, barulah ilmu itu disampaikan. Sebagai contoh, Rasulullah suka menggunakan perkataan ala adullukum, hendaklah aku beritahukan kepada kamu, ala amalin, di atas amalan-amalan apa? Yamhullahu bihil khataya wa yarfa'allahu bihil darajat. Amalan-amalan yang Allah Ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa, mengangkatkan darjat. Sebelum tu Rasulullah kata apa? Rasulullah kata, nak tak aku beritahu pada kamu. Jadi sahabat akan, itu soalan untuk menimbulkan keinginan untuk mendapatkan ilmu. Maka sahabat kata, bala ya Rasulullah, apa dia ya Rasulullah, kami nak tahu. Maka Rasulullah pun menyampaikan ilmu tersebut. Ini cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan ilmu. Begitulah juga tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ilmu berkaitan dengan solat kepada satu orang sahabat yang tidak menunaikan solat dengan betul. Dia datang masuk dalam Masjid Nabawi, dia menunaikan solat, lepas tu datang jumpa Rasulullah. Apa Rasulullah kata? Salli fa innaka lam tusalli. Pergi solat semula, kamu belum menunaikan solat. Diulang sampai 3 kali. Sahabat ni
Dia pergi balik, dia solat dengan cara dia lah. Datang balik, Rasulullah suruh pergi balik, fa innaka lam tusalli. Sampai 3 kali dia surrender. Ya Rasulullah, aku tak tahu cara solat lebih baik daripada yang aku buat. Tolong ajar kepadaku bagaimana cara solat yang betul yang Tuhan nak. Waktu tu bila dah timbul keinginan untuk mengetahui ilmu, maka barulah Rasulullah ajar cara solat yang betul, iaitu bila kamu iktidal, kamu kena ada tamak. Bila kamu rukuk, kena ada tamak ninah. Bila iktidal, kena ada tamak ninah. Bila sujud, kena ada tamak ninah. Bila rukuk, antara dua sujud. Jadi ulama bagi tahu sahabat tersebut dia telah menunaikan solat dalam keadaan tidak ada tamak ninah dalam setiap rukunnya. Jadi Nabi kata, kamu tak tunaikan solat lagi. Solat macam tu kamu kira tak buat solat lagi. Bila dia dah bertanya kepada Nabi, barulah Rasulullah beritahu. Ini cara Rasulullah menyampaikan ilmu. Kan? Jadi hari ini kalau kita tegur selalu, tuan-tuan. Kan? Tapi Nabi dia tak tegur selalu. Dia suruh ulang dulu solat. Nabi suruh ulang dulu solat. Jadi sungguh ajaib cara dakwah, cara penyampaian yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi nak tegur selalu, kamu solat perlu tamakninah, boleh tak? Memang boleh. Sahabat dia mesti akan menerima teguran daripada Nabi. Tapi Nabi tak tegur terus. Rasulullah suruh ulang balik. Kan? Sehingga sahabat tu bertanya, bagaimanakah cara solat yang betul? Barulah Rasulullah mengajarkan kepada sahabat tersebut, cara dia seperti ini. Kamu kena ada tamak ninah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya dia pertama akan menyediakan sahabat untuk menerima ilmu, lalu ilmu itu diberi. Kan? Macam mangkuk, kalau dia terlangkuk ke bawah, tuan-tuan, datanglah hujan macam mana lebat, setitik pun tak masuk lah. Macam cawan ni kan, kalau kita terlangkuk ke bawah, air tak masuk. Tapi bila tempat dia, kedudukan dia betul, masuk setitik pun dia akan masuk. Jadi macam itulah dakwah Rasulullah. Rasulullah SAW menyediakan iman yang betul, keinginan yang betul, kemampuan yang betul kepada sahabat dulu. Kalau yang macam ni, Nabi akan alihkan dia jadi macam ni dulu. Bila dah jadi macam ni, barulah ilmu tu diberi. Diberi. Kalau dia macam ni, mainlah ilmu banyak mana sekalipun, tidak ada manfaat. Macam diberi intan permata mutiara kepada khinzir, tidak ada manfaat. Belajarlah di sini mengatakan, kebanyak mana kemampuan, sebanyak itu ilmu diberikan. Inilah dakwah yang telah dilakukan oleh Nabi. Jika kita berikan ilmu kepada orang yang tidak berkemampuan, maka dia akan mensia-siakan ilmu. Dia tidak akan mengamalkan ilmu. Bila adanya kemampuan, kebolehan, maka barulah ilmu itu menjadi bermanfaat. Seperti hukum hudud yang ingin dilaksanakan, maka perlu apa? Pertama, dilihat kepada kemampuan umat dahulu. Umat perlu mampu untuk menerima hukum itu dahulu. Dan usaha ke atas umat menjadi mampu tu tidak boleh dihentikan. Ditakuti akan terjadi apabila dalam kalangan orang-orang kenamaan melakukan kesalahan, mereka akan mencari hilah untuk mengelakkan hukum hudud yang dikenakan ke atas mereka. Jadi hukum tu dia akan jadi double standard. Orang tertentu dia lepas, tapi orang rakyat marhin dia kena. Sedangkan sadaan Nabi SAW yang mafhumnya, kejatuhan umat sebelum ini apabila sabitnya kesalahan ke atas orang ternama, mereka akan meringankan hukum, melepaskannya. Apabila sabit ke atas kesalahan ke atas mereka yang lemah, mereka akan dikenakan hukuman tersebut. Pada zaman Maulana Ashraf Ali Thanwi, ulama telah berputus asa daripada mengislahkan umat. Kan pernah terjadi sampai tahap macam tu. Hakimul Ummah pada zaman kejatuhan umat. Zaman ni bila berlakunya? Selepas perang dunia pertama.
Kan, negara-negara Islam telah ditakluk, dijajah. Lepas tu berlaku pula perang dunia kedua. Keadaan menjadi lebih parah. Kan? Apabila Turki Uthmaniyah telah jatuh, negara-negara umat Islam telah dijajah. Turki telah menjadi sekular. Kerajaan Khalifah Uthmaniyah jatuh, menjadi negara sekular. Semua negara-negara Islam hilang kekuatan, kan, dijajah. Dan keadaan umat di dalam masyarakat begitu jauh daripada agama. Sebab itulah tuan-tuan, untuk mengislahkan umat pada hari ini, pertama sekali kita semua masyarakat Islam perlu menguatkan institusi masjid, institusi rumah Allah. Institusi masjid ni perlu menjadi wadah, satu tempat penyatuan umat di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ketepikan berbagai-bagai pahaman politik, berbagai-bagai pahaman-pahaman, kan, firqah-firqah. Ketepikan atas maksud agama yang satu, atas maksud nak meninggikan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam perlu datang ke masjid. Umat Islam perlu bersatu padu, kan, di atas perkara meninggikan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada masa tersebut masjid-masjid kosong, kan, kejahilan berleluasa, keadaan umat begitu teruk. Jadi ulama pada ketika itu hampir berputus asa daripada mengislahkan umat, memperbaiki umat. Ada ulama tapi tak ramai, sikit. Orang yang nak menuntut ilmu tu sikit. Orang yang datang ke masjid tu sikit. Kan, sampai sekarang bukan masa itu saja. Maka Maulana Ashraf Ali Tanwi telah menghantarkan pelajar-pelajar beliau untuk melihat apakah yang telah dilakukan oleh Syekh Maulana Ilyas, iaitu orang yang mengasaskan Jemaah Dakwah dan Tabligh, telah melihat apa yang dia buat. Apabila diketahui usaha yang dilakukan oleh beliau, maka Maulana Ashraf Ali Tanwi telah berkata, Ilyas telah mengembalikan harapan kami yang telah putus asa terhadap umat. Ucapan ni telah dilakukan pada kubur beliau. Dan di madrasah beliau, di masjid beliau, ada satu bilik, dia telah tulis Ghurfatu Syekh Maulana Ilyas, bilik Maulana Ilyas, jemaah Maulana Ilyas. Kenapa? Bilik tersebut digunakan oleh jemaah tabligh yang pertama, 3 hari pertama telah datang di tempat beliau. Dia telah tulis, menukarkan perkara tersebut. Kenapa? Kerana dia telah nampak melalui usaha itu, usaha yang dilakukan itu, mengajak manusia kepada masjid, mengembalikan fungsi masjid kepada fungsi yang sebenar. Masjid menjadi tempat penyatuan umat. Masjid menjadi tempat muzakarah, halakah iman, meningkatkan iman dan amalan umat Islam. Maka umat Islam telah mendapat islah daripada usaha tersebut. Bukan masa itu saja, sampai sekarang kita lihat berapa ramai orang-orang gangster, rock, artis dan banyak lagi orang-orang yang mana bila mereka bertaubat nak kembali kepada Allah, kan, kebanyakannya mereka cari jemaah tabligh juga. Dia nak belajar ilmu, nak bertaubat, nak kembali kepada Allah, dia cari jemaah, dia datang, dia keluar bersama-sama, dia akan belajar solat, belajar membaiki bacaan Al-Fatihah, surah-surah penting, baiki solat, baiki wudu, kan. Kenapa? Kerana usaha ni dia kembali kepada benda yang asas yang dibuat oleh Nabi dan sahabat, kan. Maka oleh kerana itu Hakimul Umat di India pada masa tersebut telah memuji usaha yang telah dilakukan oleh Syekh Ilyas, kan. Apabila dia melihat, Masya Allah, dengan usaha ini orang-orang yang jauh daripada orang Islam, yang mana kita berputus asa dengan mereka. Ada golongan Islam yang mana kita dah berputus asa dengan mereka, kan. Mereka ni orang Islam, tapi mereka ni jauh daripada agama.
Sampai sekarang ada tuan-tuan, orang Islam baca Quran tak tahu, tak semayang tak tahu, mengucap tak tahu. Dan tak mustahil, mungkin di keliling kita ada orang macam ni. Tak mustahil, mungkin ada. Kan? Apa yang kita buat kepada mereka? Kan? Biarkan saja ke? Jadi perlu diziarahi, dipujuk, diajak, datang ke masjid. Bila datang ke masjid, kalau setakat nak duduk ceramah, duduk kuliah, mereka ni orang tak tahu sembahyang, mereka ni orang tak tahu mengucap di kalangan orang Islam. Kalau setakat duduk ceramah tu tak memadai. Bahkan perlu dibuat satu-satu jemaah, dikumpul, lalu mereka telah pergi kursus di masjid di tempat lain ataupun di masjid kita, dibuat program 3 hari. Dalam program tu bukan sahaja ada bayan sahaja, bahkan dia ada muzakarah, baiki bacaan-bacaan Quran, baiki bacaan surah Al-Fatihah. Kalau dia nak belajar solat, ada orang boleh tolong ajar. Ini usaha yang asas, kan? Nak mengembalikan umat. Jadi ni yang buat Syekh Maulana Ilyas, iaitu pengasas kepada jemaah dakwah dan tabligh. Dia telah buat benda ni, kan? Kalau orang-orang yang duduk di pondok, di madrasah, dia belajar agama peringkat yang tinggi, belajar kitab Arab yang tak ada baris, belajar ilmu perawi-perawi hadis, itu peringkat tinggi-tinggi tu. Tapi kalau orang yang duduk tepi longkang, tuan-tuan, yang jadi tak tahu mengucap, tak tahu, takkan kita nak ajar buat perawi hadis, nak mengajar buat ikhtilaf ulama? Tak perlu. Bahkan kita kena bawa mereka kepada benda yang paling basic, benda yang paling asas dalam agama. Betul tak, tuan-tuan? Dan perlu memberi pada mereka perhatian yang khusus kepada golongan-golongan seperti ini. Perlu diajar, dirayu supaya mereka datang, kan? Maka jemaah dikumpulkan dan dikeluarkan. Masya Allah. Kalau kita tak mampu, maknanya sekurang-kurangnya kita rekomenkan. Kalau kita jumpa orang macam ni, mungkin kita jumpa orang macam ni, dia beritahu, Haji, pakcik, saya ni, dalam jemaah tabligh memang kita jumpa orang macam tu, tuan-tuan. Kita pernah jumpa satu orang, dia cakap, aku ni dulu, kan, sebut dia apa sahaja dosa, sebut dia apa dosa yang aku tak buat, semua benda aku buat. Orang macam ni, tuan-tuan. Sebut dia apa dosa yang ada, kan, dosa-dosa besar yang ada yang aku tak buat, semua benda dia buat. Saya pernah jumpa orang macam ni, pergi keluar 40 hari, dibentuk dalam jemaah kita. Kita ajar dia agama, ajar iman, ajar Islam, ajar solat. Masya Allah, dia boleh kembali kepada Islam yang sebenarnya. Dia bertaubat kepada Allah. Dia boleh bangun solat tahajud malam-malam, menangis-nangis di depan Allah, menangis bertaubat. Tapi bila dia cerita kisah silam dia kata apa? Ustaz, sebut dia apa sahaja dosa. Tak ada dosa yang saya tak buat. Nak cerita, bila dia cakap macam tu, kita angkat tangan. Oh, tak payah cerita dah. Kita tak mau dengar. Nak dengar pun tak sanggup, tuan-tuan. Jadi kalau kita jumpa golongan-golongan seperti ini, kan, nak biarkan mereka, tuan-tuan. Di manakah tempat wadah untuk mereka yang sesuai? Masya Allah. Sediakan mereka, kita rekomenkan. Kalau untuk orang macam ni, tuan kena jumpa dengan orang ni. Tuan keluarlah dengan jemaah tabligh, keluar 3 hari. Yang sebaiknya dalam jemaah tu ada ustaz-ustaz, ada alim ulama, dapat bimbing tuan. Masya Allah. Iman dia akan terbentuk. Kenapa? Usaha ke atas umat, kebaikan ke atas umat. Dan kita tak nafikan, setiap golongan mereka ada bahagian masing-masing di dalam Islam. Dengan jemaah tabligh, dengan cara dia, iaitu dia nak bawa orang-orang seperti ini untuk bawa kepada agama yang sebenarnya, mengamalkan Islam yang sebenarnya. Ataupun pondok tahfiz madrasah pun dia ada bahagian dia. Dia mengajar golongan-golongan pertengahan, golongan-golongan yang tinggi, Masya Allah, untuk menghafal Al-Quran.
ataupun golongan-golongan yang mana sudah ada basic agama untuk mempelajari, mendalami lagi ilmu Islam. Masya Allah. Untuk menjadi ulama dan sebagainya. Jadi setiap perkara dia ada fungsi dia masing-masing. Dan kita sebagai umat Islam, kita mesti menjadi sebahagian daripada mereka yang menyokong dan support. Itulah kalau kita tak dapat bersama, sekurang-kurangnya kita support, menyokong. Kan, sebab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu pada kita, "Urdu aliman," hendaklah kamu berpagi-pagi menjadi satu orang yang berilmu. Kalau kamu tak mampu menjadi satu orang yang berilmu, au muta'alliman, hendaklah kamu menjadi orang yang menuntut ilmu. Tak ada masa nak menuntut ilmu, nak belajar tak ada masa. Au mustami'an, kamu hendaklah menjadi orang yang mendengar ilmu. Mustami', dengar ilmu tu. Kalau nak mengaji betul, kena duduk di pondok madrasah. Kalau kita duduk dekat masjid ni, kita mustami', kita dengar ilmu tu. Sekurang-kurangnya kita tahu apa adalah hadis dan Quran. Au mustami'an. Yang keempat, au muhibban. Tak mampu jadi orang berilmu, tak mampu jadi orang yang menuntut ilmu, tak mampu jadi orang yang mendengar ilmu. Inilah muhibban, kata Nabi. Orang yang mengasihi ilmu, suka kepada ilmu. Ada apa-apa program ilmiah, maka dia support. Dia berikan sumbangan. Sama ada sumbangan daripada sudut idea, daripada sudut Masya Allah keuangan, daripada sudut tenaga. Masya Allah, tanda dia suka. Orang yang suka dia akan menyumbang, dia akan memberi sesuatu. Muhibban, orang yang suka. Nak belajar tak mampu, nak jadi orang alim tak mampu, nak belajar tak mampu, nak dengar tak mampu, sibuk sangat. Sekurang-kurangnya dia suka, dia support. Masya Allah, itu pun sudah cukup. Wala takunil khamisah, jangan jadi golongan yang kelima. Fatahlik, kamu akan binasa. Wal khamisah, golongan kelima apa dia? Antubridal ilma wa ahlah, golongan yang benci kepada ilmu dan ahli ilmu. Ini akan binasa. Jangan jadi golongan seperti ini. Masya Allah. Jadi sampai sekadar ni saja tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, kuliah maghrib kita pada malam ni. Semoga Allah SWT memberi kita taufik hidayah, Masya Allah, untuk kita amal dan sampaikan dan bawa dalam kehidupan kita, insya Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.